Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi dharin. Kitab kita pakai matan hikam, matan kita pegang ni muka surat 12 bab kelima, matan 43. Tajuk dia, jangan kamu bergantung dengan apa yang memutuskan kamu daripada Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Terjemahan, jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kamu oleh keadaannya dan tidak menunjukkan kamu kepada Allah oleh kata-katanya. Jadi sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ni. Alhamdulillah, limpah kurnia dia juga tanpa ada campur tangan sesiapa, melahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Dengan limpah kurnia dia, kita dihukumkan Islam melalui mak ayah kita yang Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam yang Allah Ta'ala beri pada kita tu, limpah kurnia dia juga, kita dibesarkan dalam keadaan boleh taat, ikut perintah dia, meninggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Lebih besar lagi nikmat daripada itu, diberi kita kesedaran. Dia berikan kepada kita kehalubaan, keinginan untuk belajar dan memahami perjalanan agama ni, supaya benar-benar kita hidup sebagai orang beragama yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sentiasa sepatutnya di hati, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sentiasa dicintai. Alhamdulillah, diberi pada kita keinginan, kehalubaan untuk makin nak tambah ilmu, makin nak berusaha macam mana untuk mendamping diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana supaya sepanjang kehidupan kita ni sedar je kita dengan kita mentauhidkan dia, mengasakan dia dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia, dan menyedari kefakiran dan keberhajatan kita pada dia. Alhamdulillah, dia beri kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah. Alhamdulillah, dia beri kita kelapangan masa untuk berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, dan insyaAllah kita nak manfaatkan majlis pada malam ni meneruskan bacaan daripada kitab hikam ni. Kita nak masuk bab kelima daripada kitab ni, atas tajuk jangan kamu bergantung dengan apa yang memutuskan kamu dari Allah Ta'ala.
Tajuk tu pun padat dah, kan? Nak menunjukkan kat kita bahawa sini sebagai orang Islam, orang beriman, kalau orang yang faham betul-betul maksud La ilaha illallah, antara maksud La ilaha illallah ni yang memang kita kena belajar elok-elok, nak memahamkan, faham dengan sematang-matangnya apa yang sepatutnya kita kena ambil faham pada La ilaha illallah tu. Kalau kita faham tu, memang tajuk ni tak asing daripada diri kita, dan memang itulah maksud yang nak dicapai daripada kita sebut La ilaha illallah dengan bab yang kita nak bicara. Sekali lalu kalau saya sebut apa dia yang kita nak belajar, nak fahamkan sungguh-sungguh pada La ilaha illallah ni, yang kita sedia maklum dengan terjemah tiadalah Tuhan melainkan Allah. Makna yang besar kita nak faham daripada La ilaha illallah tu adalah pengertian Tuhan tu. Kita hanya faham Tuhan satu sudut, sedangkan kefahaman kita pada Allah Ta'ala tentang Allah saja Tuhan tu, kalau kita faham betul-betul maksud tu, apa yang ada pada diri kita dan seluruh makhluk ni pasti tenggelam. Bahkan yang timbul zahir, yang hadir dalam fikiran dan hati sanubari kita hanya Allah Ta'ala. Tapi kita tak belajar betul-betul, tak faham betul-betul, tak berguru pula, bahkan tak pernah mengaji pun. Yang tu yang antara sebab-sebab yang menggagalkan kita untuk capai maksud yang sepatutnya kita kena belajar dan faham daripada makna La ilaha illallah. Macam mana pun nak sebut tu satu hal, cuma asal saya nak sebut ialah kalau kita memang faham maksud La ilaha illallah tu, memang tajuk kita ni tak asing lah. Iaitulah bila nak capai maksud Allah ni sebagai ilah, Allah sebagai Tuhan. Khasnya kalau saya sebut sekali lalu untuk mudah kita faham, kepahaman Allah Ta'ala sebagai Tuhan ni besar sekali bab zat. Yang kita mesti faham Allah sajalah, bila kata dia ilah, dia saja yang sedia wujud. Dia sajalah yang sebelum ada apa, Allah saja yang wujud. Wujud yang sedia, wujud yang baqa', wujud yang qaim bi nafsih, wujud yang tak hajat pada satu apa pun. Bahkan semua makhluk inilah yang berhajat kepada dia. Besar faham tu, walaupun kita tengok macam biasa je, kita duk rasa macam biasa itulah yang menyebabkan gagal kita capai dia, kita faham dia, kita jatuh hati ke dia, kita zikir dekat dia, kita ingatkan dia, kita mengagungkan dia, kita membesarkan dia. Bahkan yang itulah sebab jatuh hati kita kepada selain pada dia. Pasal kita tak kenal Allah siapa, makhluk siapa. Sampai kita membesarkan makhluk, mengagungkan makhluk, bergantung hati pada makhluk, cinta makhluk, kasih makhluk. Bahkan hadir di hati kita, pada pandangan kita, memang makhluk, 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 makhluk. Kita tak boleh keluar daripada hubungan dengan makhluk untuk boleh ada hubungan dengan siapa khalik makhluk. Antara punca dia, pasal kita tak kenal Allah Ta'ala tu siapa. Kita tak faham sebenarnya keberhajatan kita ni kepada siapa. Kita datang daripada siapa, kita duduk ada sini pun dengan limpah kurnia siapa. Boleh meneruskan kehidupan ni pun di atas anugerah dan pemberian daripada siapa. Dan kalau kata kita mati pun, kita nak balik ke siapa? Kita tak faham lagi sebenarnya perjalanan kita tu. Rasa je macam faham, tapi waham saja rasa tu. Istilah waham ni maksudnya ada cetusan hati dan kefahaman ke Allah Ta'ala macam tu, tapi sangat lemah. Itulah istilah waham. Atas sikit waham ni syak. Betul zon. Sepatutnya tahap yang kita kena capai pada Allah Ta'ala ni adalah yakin. Bila yakin ni sepatutnya
mesti hati kita ni sentiasa akan bertaut pada dia, ingat ke dia, faham ke dia, membesar dan mengagungkan dia. Patutnya lah. Jadi kalau kita belum sampai pada tahap tu, maksudnya ilmu pun kita belum lepas lagi. Paras, orang kata apa? Aras ilmu pun kita belum lepas lagi. Kita masih tahap jahil. Bukan saja jahil biasa, jahil murakab. Jahil di atas jahil. Bahkan kat semua kasar sikit lah menjahil-jahil ke orang ni kan. Saya kan nak sebut saya lah kan. Kita belum faham lagi sebenarnya apa sepatutnya kefahaman yang kita kena faham ke Allah Ta'ala. Dengan tu kita boleh membesar dan mengagungkan dia. Kita belum faham. Kita je rasa kita faham lah. Aku dah faham lah. Aku dah kenal Allah Ta'ala. Aku faham Allah Ta'ala. Aku iman Allah Ta'ala. Aku beriman Nabi Muhammad. Perasaan kita je rasa macam tu. Tapi perasaan tu atau istilahnya, dia waham. Waham ni, kalau sikit buat misal waham. Kalau kita tengok cuaca ni lah, saya nak cerita waham ke apa. Kalau kita tengok mendung, angin tiup kuat, kita punya perasaan nak rasa hujan tu macam mana? Nak hujan ni. Kuat tu, tengok tu nak hujan ni. Tambah hujan turun. Hujan ni. Itu yakin. Kalau hujan tak turun tapi dengan angin kuat, dengan mendung, ada kilat pula samar menyambar. Itu zon. Yakin belum lagi. Pasal yakin tu diri hujan tu turun, baru nama yakin. Kalau tengok fenomena yang ada tu, nampak kaya macam nak hujan ni, tapi kadang mendung je lebih. Hujan ni tak juga. Itu syak. Zon ni macam mana? Tak ada langsung nak rasa hujan tu. Tengok macam ni. Tambah orang kata nak hujan ni, kita tengok dia. Nak hujan. Apa dia? Nak hujan. Macam tak betul yang kau ni. Macam ni, teka ni nak hujan. Teka ni nak hujan. Itu waham. Itu waham. Kalau kita belajar tauhid lah, kita minum air, nak rasa Allah hilang dahaga, kita rasa macam mana? Allah hilang dahaga. Allah bagi hilang dahaga. Aku minum air, hilang dahaga. Air lah hilang dahaga. Nak pergi ke Allah tu tak ada langsung. Kalau ada pun, pernah belajar, pernah dengar lu, ada ustaz-ustaz kata, yang menghilang dahaga semua ni Allah Ta'ala. Tapi, perasaan kita belum. Bahkan ilmu pun belum capai bab tu. Apatah lagi kita dengar ni, kita menolak fahaman tu. Apatah lagi istilahnya pangkal langsung. Tak ada langsung. Bahkan kita kata, ada pula ustaz tu ajar Allah hilangkan dahaga. Dah kita minum air, air lah bagi hilang dahaga. Tuan, ada orang yang mengajar macam tu. Bahkan saya pernah dengar pengajian, tuan, ustaz ajar macam tu. Ustaz tu dia ambil pandangan, dia kata, pada saya lebih cenderung pada mengatakan bahawasanya makhluk ni sebenarnya memberi bekas, kata dia. Saya tak sebutlah nama ustaz-ustaz tu kan. Dia kata, pada pandangan saya lebih cenderung kepada pandangan makhluk memberi bekas. Tengok, kita makan kenyang lah. Kalau kita sakit, ubat, makan ubat, hilanglah sakit. Macam mana nak boleh kata makhluk tak beri bekas? Tengok. Tuan, bukan orang awam tu, ustaz tu. Ustaz ajar tauhid tu. Tuan bayang tak? Itu saya sebut ustaz orang awam macam mana. Tambah ada orang awam mengaji kat ustaz tu macam mana, apa? Tuan-tuan, zaman lah ni lah. Kita nak jumpa orang yang betul-betul boleh menunjukkan kita pada Allah Ta'ala. Boleh perkataan dia, nasihat dia, tunjuk ajar dia, ilmu dia tu betul-betul boleh bawa kita mengenalkan siapa Allah Ta'ala. Hanya nak memahamkan la ilaha illallah tu bukan senang. Satu di atas tu lah nasihat pengarang kita ni. Ni pengarang ni tuan-tuan, dia dah wafat berapa bulan lama dah, meninggal berapa lama dah. Saya pernah ada kesempatan ke Mesir tu, pergi ziarah makam dia. Allah, Ibn Atta'illah As-Sakandari ni, makam dia di Skandariah, dekat dengan laut Mediterranean. Orang Mesir pun ada sini. Budak-budak nak duduk Mesir. Saya pergi Mesir pun jumpa dia mana lah. Dia musim Covid hebat tu, kena pakat balik semua. Ini nak pergi pula. Alhamdulillah, tolong doa lah untuk kami yang duduk di Malaysia ni, lemah-lemah ni. Pasal sana tutup guru ramai lagi tuan-tuan. Syekhul Fattah. Maksudnya syekh yang boleh buka pintu hati kita, sahabat untuk buka pintu hati kita ramai lagi. Di Malaysia ni, Allah. Cuma nak kata tak ada ke? Ada. Kita yang tak pergi cari.
Kadang-kadang jangan kata nak cari. Orang yang boleh buka pintu hati tu datang kat kita tak peduli. Masalah kita kan. Astagfirullah. Baik, itu yang dia nak nasihat. Dia kata, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Kalau kita ambil nasihat dia tuan-tuan, saya kita tak nak campur dengan orang. Cuma itulah, bukan senang tuan, pasal apa? Kerana faham. Pasal nak tak berkawan dengan orang, tambah kita kenal orang ni, makhluk ni, benda Allah ni, buah biasa gitu. Benda Allah ni, benda Allah tu dengan pelik kan. Benda Allah ni memang tak boleh bawa kita ke takwa sikit pun. Kita nak tinggal dia, nak jauhkan dia, pasal dia tak boleh bangkitkan langsung kita ke orang Ta'ala. Kita nak tinggal tu, nafsu kita tak boleh tinggal orang. Kita tengok, dia sebut, dia ada apa? Terjemah ni, saya faham dah. Saya tak terjemah lagi kan. Tak tengok terjemah dia. Untuk tak faham lagi. Benda lah orang tu dia nak cerita katanya. Tengok. Dia kata, jangan kamu bersahabat. Kasar ni baik. Bukan penjarakan sosial. Tak kawan langsung. Penjarakan sosial, jarak je. Pasal dikatakan bahawasanya antara sebab boleh berjangkit COVID tu adalah pasal sentuhan. Bukan penampasan. Panjanglah cerita tu kan. Macam-macam teori lah dia orang. Tak maulah saya cerita panjang tu lagi. Saya tak cerita tauhid ni. Saya dah menyambil yang kata penjarakan sosial dengan sentuhan lah. Sampai salam pun dah style Yahudi lah. Macam Jepun lah. Arigato. Wakarimasu. Macam tu. Nak salam pun sama minta izin. Boleh ke saya salam ni? No. Kalau kena dia 8 bulan, 10 bulan lagi, setahun kalau macam ni, habis dah tinggal kita punya kefiat nak bersalam ni tak ada. Jumpa tu, bagi salam Assalamualaikum tak ada masalah. Silap masjid pun tak ada. Tengok masjid ni macam fobia. Tak boleh. Na'udzubillah. Tahu lah tu. Ni yang kata zaman belakang ni, dulu ulama-ulama kita tak pernah tergambar macam mana nama fitnah Dajjal ni. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya punya fahaman tu, ni semua ni dah fitnah yang bakal dengan Dajjal yang bakal datang tu. Apa dia? Menjauhkan diri daripada masjid, menjauhkan diri daripada kuliah, sembahyang Jumaat pun tak boleh datang. Duduk rumah tu pun tak boleh buat apa. Sepatutnya duduk rumah tu boleh takarrub pada Allah Ta'ala, boleh banyak baca Quran, boleh banyak baca selawat. Tidak juga. Pasal apa? Ni dia sebut di situ di nasihat tu. Pasal kita banyak sahabat dengan menatang tu. Menatang tu. Saya faham. Dia sebut menatang apa tu. Okey, itu yang dia kata. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan kamu oleh keadaannya. Bahasa Arab dia tu terjemah memang terjemah sebiji Arab. Tapi kita nak faham. Apa maksud dia? Jangan kawan dengan asal dia sebut ni pun orang, manusia, makhluk kan. Yang keadaan yang ada pada dia tidak boleh nak membangkitkan, tak boleh menyedarkan kita, tak boleh, orang kata apa, merealisekan dengan kita ke Allah Ta'ala, mengenalkan kita ke Allah Ta'ala. Keadaan dia tu tak menyentuhkan hati kita untuk membangkitkan kita supaya kita fikir ke Allah Ta'ala, renung ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, meraqabah ke Allah Ta'ala. Itu istilah-istilah. Kita tengok dia tu sepatutnya. Kalau kita tengok dia boleh mengingatkan kita dengan Allah Ta'ala, mengingatkan kita nak baca Quran, nak mengingatkan kita baca selawat, nak mengingatkan kita untuk berfikir, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau keadaan dia tu tak boleh bawa kita ke arah itu, dia punya nasihat apa? Jangan kawan dengan orang tu. Jadi kita nak kawan ni macam mana? Nak kawan dengan orang-orang yang kalau kita duduk sebelah dia, kita tengok dia, kita rasa malu sikit. Macam mana? Dia duduk sebelah kita, dia boleh zikir, dia boleh ulang Quran, dia boleh selawat atas Nabi. Dia kan peduli dengan kita tu. Kita yang duduk sebelah dia tu, tak terkesan kita ni dengan ke dia. Kita tak mengkesan dengan dia. Bahkan dia ada sibuk dia dengan Allah Ta'ala. Dia ada sibuk dia dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pernah jumpa orang-orang macam ni. Memang ada pun. Kita duduk tu, kita nak cakap, nak sembang pun malu kan. Kita sembang alam kita. Sembang inilah, sembang itulah. Dia punya sembang, kalau keluar pada mulut dia, tak ada keluar apa-apa, melainkan semuanya untuk bawa kita ke Allah Ta'ala. Bahkan bila duduk dengan dia, bukan
kita heret dia buat main alam kita. Dia akan heret kita pergi alam dia. Tuan-tuan kot tak pernah jumpa. Tapi kalau benda Allah tu memang tu. Tuan-tuan dapat benda Allah tu, bukan tuan-tuan bawa benda Allah tu ke alam tuan-tuan. Tuan-tuan akan dibawa ke alam tu. Boleh sebenarnya. Tuan-tuan duk alam tauhid ni, bufi saya rasa gitu kan. Tuan-tuan nak cari benda baik ni, tuan-tuan tak buka melainkan semuanya kebaikan. Saya berani kata gini, bolehlah 5 minit dengan Zaman ni, ini bala ni. Saya pergi India tu, Tok Guru dia pegang tu, kata, ni Dajjal. Kata. Pasal apa? Tengok mata dia ada satu. Kamera tu lah kan. Kamera dia tu. Tapi dia cakap betul kan. Dia punya faham macam tu. Inilah Dajjal sebelum Dajjal. Kita dengar pun terkantuk tak? Anjay pun. Dajjal pun pegang juga kan. Peluk juga. Payah kita nak pegang tasbih, zikir sampai tidur. Tapi pegang handset sampai tidur, sampai handset pun nyawa lagi kita tidur. Ada tuan saya sebut, saya ni rela macam tu. Tuan-tuan tak apa, wali-wali tak apa. Patutnya macam mana? Tak usah bersahabat dah dengan benda ni. Kalau bersahabat juga, mesti dia turut kita. Bukan kita turut dia. Kan? Macam mana nak buat? Lemah kita lah kan. Sembang boleh. Nak buat susah. Satu, macam mana nak buat ni? Kita kena berkawan dengan orang macam tu. Tambah pula kata dia, engkau ni aku tengok tak berzikir pun. Dia boleh tegur kata. Kau simpan nak tu, tutup. Cuma kau baca Quran, berzikir, selawat. Kau ni macam tak ada akal je. Macam, pedih tak kena tu? Pedih tak? Pedih tak? Kawanlah orang macam tu. Terus. Baru kita ada otak lagi, ada akal lagi. Kalau kita ada kawan, kau ni share dengan aku. Hantar. Bagus tu. Cerita tu, movie tu, top movie tu. Box office ni, 3 hari box office. Habis lah kita. Ada video-video lain tak? Banyak ni. Ni kena ambil hadis. Ada saya punya hadis 3 tera. Tolong bubuh semua. Habis lah. Engkau tambah PKP muncul lah. Ada juga filem-filem nak tengok. Kata dia boleh. Ada juga isi mengasai lapang. Duduk rumah saja je buat apa. Boleh juga tengok movie-movie yang manfaat. Saya tak ada tuan-tuan ni. Saya sebut saya lah. Tuan-tuan wali-wali tak apa. Kena PKP, Alhamdulillah. Siapa? Boleh baca Quran 3 juzuk, 4 juzuk, 5 juzuk, 6 juzuk, 10 juzuk sehari. Habis baca Quran, selawat pula. Lapar-lapar makan. Letih tidur, bangun-bangun baca Quran lagi. Tuan-tuan tak boleh macam tu. Saya tak boleh lagi. Tolonglah doa kat saya lemah kan. Allah. Tu yang dia kata, jangan bersahabat dengan orang yang tak membangkitkan kamu oleh keadaan dia. Hal yang ada oleh dia tu tak membangkitkan kita ke orang Ta'ala. Bahkan meredum dengan diri kita daripada orang Ta'ala. Ni masalah. Baik. Dan pula kata dia, tidak menunjukkan kamu kepada Allah oleh kata-kata dia. Kata-kata dia tak bawa sikit pun pada Allah Ta'ala. Lepas tu, kita disuruh atas nasihat para ulama dalam hadis ada, dia kata apa? Jalisil ulama. Duduklah semajlis dengan para ahli ulama. Wa qaribis sulaha. Dan berdampinglah dengan orang yang saleh. Pasal apa tu? Kita kawan dengan orang baik-baik, kita akan jadi baik. Keadaan dia tu pun dah baik. Saya ngaji tu buat misal, kata dia, kalau kita, contoh misal untuk kata hal dan maqal, keadaan dan perkataan. Kalau kita kawan dengan penjual minyak wangi, walaupun kita tak calit minyak wangi dia tak calit minyak wangi kat kita duduk tempat minyak wangi, kita pun akan bau wangi tu dapat dah. Itu kata, hal dia membangkitkan kita untuk jadi wangi. Saya cerita wangi kan. Bayang tengok kalau kita duduk dengan orang yang pakai berjubah serban. Saya buat misal, kita pakai seluar panjang je, kopiah untuk pakai, contoh. Macam, saya buat misal macam ni lah. Saya pernah kena macam ni, suasana ni. Tengok. Kita pergi satu majlis, semua orang berjubah putih. Pakai serban.
Kita seorang je pakai baju Melayu, pakai songkok. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan tak faham saya cakap apa? Rasa perak gila. Bukan telanjang kan. Pakai baju Melayu, pakai songkok, pakai sampit. Saya tak pakai sampit lah satu. Tapi saya nak bagi contoh kan. Kita pakai baju Melayu, pakai akhir pelekat, ikat serban, katalah gitu. Yang lain semua jubah putih, semua jubah serban. Macam yang tu pun dah rasa perak gila. Tengok, alamak. tak ada jubah lebih-lebih. Pasal apa? Hal yang ada tu membangkitkan diri kita untuk jadi macam mereka. Tambah pula kita tengok semua orang tu sibuk. Yang ni baca Quran, yang ni duduk zikir, yang ni duduk itikaf, yang ni duduk muzakarah, yang ni duduk cerita ilmu tauhid, yang ni duduk baca kitab. Kita tengok, dia orang ni. Kalau kita pergi grup ni, tengok sembang ni. Tengok ni sembang ni. Kita ni apa pun tak kerti macam mana. Dia tak ada, tak nak buka agak buat tasbih satu. Tak ada tasbih pun, tengok ada kedai kat luar tu. Ada tasbih tak? Beli tasbih. Walaupun tidur, membangkitkan kita untuk membuat satu. Ni kita duduk tempat-tempat yang macam tu. Satu jangan pergi duduk tempat-tempat yang larol. Tuan-tuan tengok semua berkapal. Tuan-tuan, aku tak ada kapal lagi. Siapa aku nak kapal lah? Nampak? Kita duduk tempat macam tu, jahanam kita. Jahanam kita. Dia orang pergi duduk makan. Tengok, seronok lah dia pergi makan. Jom kita pergi duduk makan sama. Kita pun nak makan juga. Tapi kalau kita duduk semua orang nak baca Quran ni, kita seorang tak baca Quran, aku jangan kata nak apa. Baca pun tak boleh lagi. Siapa nak ajar aku? Ajar saya boleh. Dia akan membangkitkan itu. Nak kawan-kawan orang macam ni. Sikit soal. Senang ke susah? Bahasa orang putih sikit. It's up to you, you know. You are the one who choose. There is opinions there. It's up to you. You want to be a bad person or to be a good person. Yang ni yang istilahnya kat kita ada kasbu PN. Kita diberi ikhtiar. Diberi usaha ikhtiar. Engkau ikhtiar ke mana? Nak duduk dalam surau ke luar surau? Ikhtiar. Nak duduk dekat ke nak duduk jauh? Ikhtiar betul. Nak dengar ke nak buat lali, steam je? Ikhtiar betul. Ikhtiar mana? Tengok TV tak ada pula duduk lali gitu. Degil je mata. Tambah yang kita minat. Lagi. Puak. Tumbuk. Good. Tu. Apa macam tu? Ngaji. Tengok kat tepi tengok ustaz ni. Macam sial lah. Saja saya bagi buah ayat daripada dia. Niat saya tu, saya bubuh ayat daripada dia. Saja tu. Macam tu. Memang ada orang macam tu pun kan. Kita mengajar tu, dia tengok macam tu. Macam pepatung duduk atas ayat kabel tempat menjadi kain tu. Dia tengok macam ni. Tuan-tuan tak bisa tengok pepatung yang kelaku, sudahlah saya cerita pepatung. Yang tu bang. Dia bukan nak minat dengar itu. Payah nak jumpa. Bukan tak ada. Ada. Sikit sangat. Atas kita sebenarnya. Itu yang nasihat dia. Apa orang nak ambil nasihat dia satu hal, tapi kita baca ni mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita di kalangan orang tu. Macam mana? Orang yang tak membangkitkan kita, hal yang ada pada dia tu, usah duk kawan dengan dia. Dan jangan tak tahu tuan, kita nanti akan dianggap sebagai kena sumbang. Kita duduk seorang dia, tak nak kawan dengan kita langsung. Macam dia pun kau. Biar. Kadang-kadang kita sanggup untuk tak dikata kena sumbang, padahal kita berkawan dengan dia, itulah sumbang. Yang ni yang kata kita mudah dipengaruhi oleh suasana. Bukan kita datang tu boleh mengubah suasana. Kita datang tu suasana mengubah kita. Saya ngaji tu guru buat misal, kata dia pasal misal baik oleh Rasulullah. Rasulullah dia datang, dia asal wahyu dia bawa seorang dia terima wahyu. Datang dia bawa nur, orang lain semua dapat cahaya. Kita kadang-kadang duduk dalam masjid, duduk dalam surau, duduk madrasah, dapat cahaya. Keluar orang lain semua gelap, cahaya kita semua padam. Pasal orang lain semua gelap. Ingat. Sepatutnya kita bawa cahaya tu macam mana? Kita menerangi orang sekeliling tu. Hal kita menyebabkan orang kata, siapa dia ni? Percakapan kita menyebabkan dia sedar untuk dia nak bangun ke orang Ta'ala. Tapi tak. Kita keluar dengan bercahaya, kita pula terpegun dengan dia orang. Dia orang ni ada kereta besar, rumah besar, gaji besar, duit besar, handset besar. Akunya alamak, masa leking.
Api kita yang bercahaya tu padam. Zulumat habis. Na'udzubillah. Itulah, saya tolong urai je sikit tu. Tengok hal yang ada pada kita. Tengok betapa ketahanan diri kita. Kalau tak ada ketahanan tu, apa maksud dia? Banyak kita kena duduk dengan orang baik-baik. Mudah-mudahan kita jadi baik. Pasal kita ni duduk dalam orang yang tak baik, kita tak boleh nak membaikkan orang. Bahkan kita jadi tak baik dengan sebab orang lain yang tak baik tu. Itu masalah. Mudah Allah pelihara kita. Syarat nak pelihara tu macam ni lah. Duduk majlis baik-baik. Bagi ada minat, bagi ada suka, susun jadual kita nak mengaji mana, duduk mana. Itu kita sebut keadaan, itu juga perkataan dia. Satu, bila jangan berkawan dengan orang perkataan dia, tak boleh nak tunjukkan kita ke orang salah. Tak boleh nak bawa kita ke orang salah. Mengenalkan kita ke orang salah. Memahamkan kita ke orang salah. Terus kawan dengan orang macam ni. Apa maksudnya? Ni isyarat berguru. Tadi berkawan, ni berguru. Berguru, jangan berguru orang yang kalau kita berguru dengan dia, habis jemaah tak ada, selawat tak ada, kasih Nabi tak ada, kasih Rasul tak ada, hafal Quran tak ada, wirid tak ada, zikir tak ada. Yang keluar pada mulut dia apa? Bid'ah. Tuan-tuan nak kawan dengan orang ni. Tengoklah apa yang nak berlaku. Habis. Lepas banyak tak ada wirid, tak ada doa, tak ada apa, bahkan dibid'ahkannya. Dia tak berzikir tu, dengan bangganya dia keluar. Dia kata apa? Semua ahli bid'ah. Tengok aku ikut sunnah. Ikut sunnah tapi lalai. Tak ada zikir, dia kata dia ikut sunnah. Dan ada orang macam tu. Memang kita jumpa ramai pun. Bahkan cuaca macam tu, saya sebut tu contoh berzikir kan, doa seumpamanya. Ada orang dia sembahyang tarawih 8 ni dengan bangganya keluar. Model semua ahli bid'ah buat 20, aku buat 8 ikut sunnah. Bangga. Morek dia tibai semua. Tuan-tuan tak pernah jumpa, saya tak tahu. Saya jumpa. Dengan bangganya keluar. Nahnu ittiba' sunnah. Kami ikut sunnah. Dia orang ikut 8, tak nak ikut Nabi. Gaduh-gaduh buat sembahyang banyak-banyak. Kata dia, buat apa? Nabi pun tak buat sampai 20. Nampak? Habis, rosak ni. Tu, jaga. Nisbah nak berguru. Tengok siapa yang betul-betul boleh bawa kita jalan ke orang Ta'ala, kenal dengan kita orang Ta'ala. Satu penting masalah nak pilih guru ni. Mudah-mudahan orang Ta'ala buka pintu hati kita. Celikkan hati nurani kita supaya boleh cari guru siapa dia yang kita memang pilih. Inilah orang yang akan aku ambil perguruan dan ilmu dia, ambil faham dia. Amin ya rabbal alamin. Rubama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Jadi dia sebut fenomena yang ada dalam kita duk berkawan. Dia kata apa? Kadang-kala, saya baca dia terjemah dia dulu. Kadang-kala kamu adalah seorang yang buruk kelakuan, maka memberi pandangan kepada kamu akan kebaikan yang ada pada kamu itu oleh persahabatan dengan orang yang terlebih buruk keadaannya daripada kamu. Dia nak ajar kat kita, prinsip nasihat dia adalah. Tapi dia nak tunjuk kat kita ni supaya kita ni sedar diri dan kita boleh muhasabah diri. Kita ni baik ke buruk? Dia nak kata apa? Kadang-kala, bahkan kita kata kerap kali, bahkan kebanyakan kita ni, kita sebenarnya buruk. Kita sebenarnya jahat. Kita sebenarnya istilahnya nama ahli maksiat. Kita masih asi. Kita masih lalai. Kita masih ghaflah. Kita masih istilahnya banyak derhaka. Zahir batin banyak lagi derhaka pada Allah Ta'ala. Kalau katalah zahir ni dah taat, batin banyak lagi derhaka dengan Allah Ta'ala. Cuma buruknya kelakuan kita ni, maka memberi pandang kepada kamu akan kebaikan yang ada pada kamu oleh persahabatan dengan orang yang terlebih buruk keadaan daripada kamu. Tapi pasal kita duduk masyarakat yang lebih teruk pada kita, keadaan yang ada pada kita menyebabkan kita rasa aku orang baik.
Pasal apa? Pasal tak ada orang lebih baik daripada kita. Pasal tu kita rasa kita baik. Sebenarnya kita belum baik. Jadi yang menyebabkan kita rasa baik tu pasal apa? Pasal orang keliling kita semua tak baik, kita baik sikit lah pada dia. Kita duk rasa buruk yang ada kat kita tu adalah baik. Padahal kita masih dalam serta buruk lagi. Pasal kita duduk di kalangan semua yang buruk-buruk. Satu, kita rasa kita baik. Satu, kalau kita duduk di kalangan orang yang atas sikit pada kita, kita akan tengok dia baik, kita lah orang paling buruk. Jadi masalah dia tahu mana? Masalah dia suasana yang ada di keliling kita tu akan menyebabkan kita rasa apa? Satu, jangan berkawan dengan orang buruk. Pasal apa? Pasal menyebabkan kita akan rasa kita baik. Itu masalah. Waktu kawanlah dengan orang baik-baik supaya kita akan rasa aku belum baik dan aku nak jadi baik. Satu, ada isyarat dalam hadis Nabi SAW, khasnya dalam prinsip macam ni. Pasal kita kadang-kadang memang keliling kita ada orang baik, ada orang tak baik. Jadi kaedah nak bagi betul kita punya pandangan dan perjalanan hidup ni macam mana? Isyarat dalam hadis Nabi tu, Rasulullah kata apa? Dalam bab akhirat, pandanglah orang yang lebih atas pada kamu. Tapi dalam bab dunia, yang turut bahasa, saya ambil ringkasan dengan kata-kata gitu je. Dalam bab dunia, pandanglah orang yang lebih rendah pada kamu. Supaya kita akan memada dengan bab dunia dan kita akan rasa tak cukup dengan bab-bab agama. Kalau bab semayang, jangan tengok orang tak semayang, aku semayang. Kita akan apa? Demon tu tak semayang, aku semayang juga. Nampak? Duk rasa kita baik lah. Jangan tengok itu. Cuba tengok orang yang semayang berjemaah, semayang duha, qabliyah, ba'diyah. Sebelum tu baca Quran, selepas tu baca Quran. Antara maghrib dengan isyak, bahkan antara isyak dengan subuh tak balik rumah pasal duk baca Quran. Wow. Antara zuhur dengan asar duk mengaji kitab lepas satu sampai asar. Macam mana? Wow, orang kata, ish, tak boleh aku buat itu. Ish, macam bila aku boleh buat macam dia orang. Ish, kita akan rasa macam tu. Aku ni boleh hak ni lah. Baca Quran semuka pun dah lena. Dia boleh baca daripada isyak sampai subuh. Aku keluar masjid, aku tengok dia baca Quran. Aku datang masjid balik pun tengok dia baca Quran. Aku keluar masjid pun tengok dia baca Quran. Ish. Ni malaikat ke apa ni? Orang biasa macam tu. Jadi kita akan rasa hudupnya diri kita macam apa? Kita tengok orang di atas. Kita akan rasa kita ni kurang. Tapi kalau kita tengok orang di bawah, kita jemaah pun nak pergi. Adalah jaga semayang. Kita kata apa? Puak-puak ni tak semayang. Aku semayang juga. Jahat-jahat aku pun semayang juga. Nampak? Dia rasa okey. Padahal memang masih jahat lagi pun. Yang ni yang kata sekeliling kita dia akan mempengaruhi ni. Guna CP ni. Jangan tengok dalam bab-bab taat Allah Ta'ala ni. Jangan tengok orang di bawah. Tengok orang siapa atas kita. Satu, disuruh kita kawan dengan tutup guru alim ulama. Orang yang arif dalam bab ketuhanan ni. Baru kita akan tahu siapa mereka, siapa kita. Kalau kita duk kawan dengan orang yang bawah kita, kita akan rasa kita lah orang paling mulia sekali. Kalau kita kawan dengan orang jahil kan, macam mana? Kita akan rasa, akulah qari, akulah imam, akulah alim, akulah ulama. Aku boleh bagi nasihat ke orang. Hebat lah. Jumpa tengok tutup guru yang besar-besar macam mana? Alah, kerdil saya kan. Tuan-tuan saya tak tahulah. Saya pasal ada biasa majlis-majlis yang kita dipanggil untuk bersamalah dalam majlis tu kan. Duduk atas pentas lah tu. Yang pentas semua tutup guru kan. Kita diorang bubuh juga nama title tutup guru. Muka tak malu naik jugalah atas pentas. Duduklah. Saya tengok diorang. Alah malunya aku. Aku boleh-boleh nak duduk bawah. Tapi dia panggil. Siap panggil. Syekh. Panggil Syekh pula tu. Allah malunya aku. Macam kena peli tuan-tuan. Macam kena panah peti tu. Syekh. Mari duduk sini. Oh tu Syekh. Syekh apa aku? Allah. Kau boleh saya nak duduk bawah. Tapi dia panggil. Nak kata apa nak? Kita bila tengok tutup guru besar-besar ni macam mana? Allah. Rasa tak ada arah. Dia suruh kita bercakap pula depan syekh-syekh besar tu macam mana? Allah. Aku nak cakap apa dengan dia orang ni? Puak-puak bodoh ni aku boleh lah sembang. Yang ni Allah malu aku. Setiap inci perkataan aku dia akan tengok semua salah. Oh. Kalau kita cakap di kalangan orang bodoh-bodoh, dia orang kata ni tok guru besar ni.
Yang tu yang penting, kita kena duduk tempat orang baik-baik. Itu dalam bab agama. Tapi dalam bab dunia, jangan tengok orang atas. Dia nak jadi PM, aku ni ketua cawangan, honda lagi. Jangan. Tuan-tuan ada motor, jangan tengok orang ada kereta. Tuan-tuan tengok, dia ni basikal aja. Tak pernah tengok dia ada kereta. Aku motor ada 2. Motor buruk pun motor juga, dia basikal aja. Alhamdulillah. Bab dunia kita tengok tu. Jangan tengok orang atas bab dunia. Tuan-tuan baru beli kereta Proton, Saga. Tengok ada orang keluar Toyota Vios macam. Bila aku nak pakai Toyota tu? Padahal kita baru tu. Walaupun yang ni kereta Honda Accord buruk je. Bila aku nak boleh pakai Honda? Duk pakai Proton yang tak standard. Pasal tuan-tuan tengok orang atas. Cuba tengok orang bawah. Aku Proton, dia kancil aja. Okey, siap. Jadi orang atas-atas tu jangan nampak dunia yang pandang. Orang tengok tu sikit kepala kan. Nak bagi membangunkan semangat kita ni, kita tengok orang atas. Saya ngaji arwah Fatih selalu nasihat kami je ni. Pasal kami kat bodoh, ada yang main cerdik-cerdik, ada yang main bodoh-bodoh. Dia selalu nasihat macam ni kan. Saya tak adalah terniat nak kata orang pandai bodoh, tapi ni kata-kata Tok Guru dia, dia kata apa? Saya nak bunyi pelak ulu sikit lah kan. Kata Moha ni, dia duk baca kitab seumpama jadi Nabi Ajul Abidin, kitab Ikam apa. Kita tengok, Moha ni duk rasa Moha duk pandai pasal duk kawan dengan orang bodoh-bodoh. Mari budak-budak duk mengaji tu, yang tak kerti alik batam, tak kerti lagi. Domo duk belajar. Ni kitab-kitab yang ngaji kat pondok lah kan. Baru kerja nak kena ising, alamat ising. Tu pun hafal 3-4 hari, 2-3 baris tak ingat. Tu duk rasa kita aling tu. Cuba berkawan dengan Tok Guru yang hafal Alfiah dalam kepala tadi. Al-Quran dalam dada. Kiraat semua dia boleh baca. Istinbat hukum sebut hadis ni kutubus sitah ni keluar macam buru. Rasa ke mana? Tu kita ada rasa kita pandai sambil kawan dengan orang bodoh. Kenal diri sikit lah. Tajam. Ni ayat ni. Kenapa? Keadaan kita yang ada di keliling tu menyebabkan kita rasa kita hebat. Itulah. Satu nak rasa bodoh macam mana, duduk majlis orang pandai-pandai. Tapi jangan macam ni pula. Dah duduk majlis orang pandai-pandai, kita duk rasa kita pandai, padahal bodoh. Kita duk pakai jubah, orang lain pakai jubah, kita kira serban, kita orang pakai serban, aku dah sama level dengan dia orang lah. Maksudnya apa? Aku pakai jubah, sama. Pakai jubah, ke serban. Semua putih, dia orang selawat, aku berselawat, dia orang tasbih, aku tasbih juga. Dia tolak kita jadi imam macam. Baru kau tahu, nangis tinggi rendah. Dia pegang mikrofon, dia bagi mikrofon dengan kau, baca doa Syekh, tabaruk, majlis ilmu, hantar. Doa lah. Mau baca doa makan je, tercirit kita. Duk rasa macam satu level lah, yang ni pun jaga juga. Duduk majlis bagus lah. Tapi kita duk rasa, kita tertipu dengan pakaian zahir kita ada ni, padahal dalam kosong. Itu yang dia nak nasihat kat kita tu, kenal diri kita elok. Satu, apa nak buat ni? Kena berguru, kena pergi belajar betul-betul, kenalilah diri kita. Kerasnya nak sebut tak mana. Dalam bab ni paling besar sekali, kena kita belajar berguru macam mana, dan kita nak cari kawan berguru dengan kawan-kawan dan guru yang boleh membawa kita mengenal dengan kita orang Ta'ala, sentiasa mentauhidkan dia. Yang ni istilah-istilah ulama' dia panggil, yang ni lah dia panggil kena banyak duduk semajlis dengan tu kot. Kalau istilah Arab dia khas, kena duduk majlis sohbah. Sohbah ni apa? Duduk majlis, memang kita pergi ambil ilmu dengan guru yang menunjuk kita betul-betul jalan untuk mencapai orang Ta'ala, untuk jadi abidin, nak jadi salihin, macam mana nak jadi zakirin, jadi arifin, jadi muwahidin, jadi muttaqin. Semua lafaz-lafaz tu Arabic lah kan. Bahasa mula macam mana? Macam mana nak boleh jadi orang yang sentiasa realizing kita ke orang Ta'ala? Macam mana? Dia akan tunjuk ajar. Memang dia nak. Mula tu dah nak duduk majlis satu hal. Duduk semajlis yang paling power ni macam mana? Kita dah kenal memang Tok Guru, dia boleh ajar. Serah diri kita, hulur tangan, minta. Dia ajar kita. Tambah pula dia memang boleh ajar. Dia pun sudi mengajar kita. Dia pun sudi menerima kita sebagai anak murid.
Pegang tangan dia, terimalah saya sebagai anak murid. Ajarlah saya. Boleh tak serah diri untuk berguru dengan dia? Boleh tak? Dah bila dah berguru, kena faham. Mesti ada adab guru kan? Tertib guru. Kalau saya tak sebut guru pun macam ni lah. Saya nak sebut adab dah hubungan ni. Macam mana? Kita jatuh hati dengan seorang perempuan. Yang ni kita tahu bapak dia pegang tangan dia, pakcik, terimalah saya sebagai menantu. Macam mana? Dia tengok kaki atas, tengok atas bawah kita. Baik. Hantarlah secara rasmi pinangan untuk minta anak dia. Pakcik nak buat berapa? Nak tak nak? Oh, contohlah. Nak tak nak? Nak. Kalau nak, buat cara nak. Nanti bicara sana lah. Nak tak nak? Nak, buat cara nak. Macam tu kan? Minang macam tu kan? Serius tak serius? Kalau tuan-tuan tengok, kata kau cakap kasar je orang tua ni, belah. Carilah orang lain yang lembut. Kalau nak, kalau macam mana? Lautan api sanggup direnangi je. Begitu ke guru ni, kalau kita faham siapa guru yang kita memang nak supaya dia tunjuk ajar kat kita, macam mana? Lautan api sanggup direnangi. Dia nak marah pun memang patut kena marah pun. Dia nak jekah kita pun memang patut kena jekah pun. Bahkan kita kena jekah pun macam mana? Sebaik dia jekah aku, kedak tak sedar aku. Yang ni kita memang dah serah diri kat dia. Kalau tak serah diri, duduk majlis ilmu, duduk majlis walaupun dengan ulama dan untuk guru, dia jekah kita, ustaz ni awak kasar sangat, lembut-lembut lah sikit. Habis. Tak hikmah langsung ustaz ni. Habis. Bukan tuan-tuan belajar dengan tok guru. Tuan-tuan nak jadi tok guru pada tok guru. Habis. Tuan-tuan tak mengaji lah apa dengan dia. Memang tuan-tuan tak boleh mengaji dengan dia. Pasal tuan-tuan ibarat bekas yang penuh. Tuan-tuan nak isi apa? Tuan-tuan mari bekas penuh. Nak mengaji berguru ni mesti tuan-tuan mari dalam keadaan macam bekas kosong. Tak ada. Kutip. Dapat sedapat-dapatnya. Pandang betul-betul apa yang dia ajar. Ambil betul-betul. Istilah bekas kosong ni, pepatah Melayu, kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Ni. Kalau tak cukup tangan ni, bawa talam besar ni, bagi. Cuah ni. Hubung ni. Katuk ni. Kata lagi. Sepak lagi. Pukul lagi. Balut. Biar aku sedar lagi. Banyak sangat dosa aku ni. Astagfirullah. Biar sampai teriak-teriak tu majlis ni. Macam apa? Baru sedar. Kalau kita duduk dalam majlis tu, kita jadi. Macam tadilah saya sebut kan. Duduk tu tengok macam ni. Sial dia. Tu saya punya bahasa tu jawah lah kan. Allah. Mudah-mudahan telah betulkan perjalanan hidup kita. Cuma di atas dia tu doa satu hal. Nafsu kita tu kena bagi lawan dulu. Pasal nafsu musuh yang ada kat diri kita. Kita duk rasa hebat diri kita sedangkan kita tak ada apa-apa. Inilah halangan besar untuk boleh menyebabkan kita sampai ke orang salah. Isyarat Nabi SAW dia kata la yatulbul ilma mustakbir. Tak boleh tuntut apa-apa ilmu orang yang ada takabur. Apa maksud takabur ni? Dia duk rasa dia hebat. Tak pernah dia rasa ada orang lain lebih daripada dia. Bahkan semua orang yang dia tengok duk mengajar ke duk bersyarah ke apa ke, yang ni semua tak boleh pakai. Semua dia pelekehnya macam ni. Orang macam ni takkan boleh belajar apa-apa pun. Pasal apa? Istilahnya ada takabur pada dia. Dia duk rasa dia orang hebat. Dia takkan boleh belajar apa pun. Rasulullah yang kata gitu. La yatulbul ilma mustakbir. Jangan jilu antara guru-guru sering sebut ni. Satu kena buang takabur dalam hati. Kena jadi ular yang walaupun berbisa dia boleh menyusul di akar. Tak hilang bisa pun. Duduk bawah. Ada majlis ilmu, duduk bawah. Duduk. Apa yang memang kena akui, iktiraf. Memang ada orang dia ada kurang macam ni, tapi ada lebih dia. Jangan tengok kurang ni tu. Sebab yang tu menyebabkan kita pelekeh dia. Ambil hak lebih yang ada pada dia. Ni pun nasihat untuk guru dalam kita duk mengaji. Supaya kita betul-betul boleh ambil apa yang sepatutnya kita kena ambil manfaat daripada orang yang kita nak belajar. Baik. Kemudian kata dia, maqalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun
baraza min qalbin raghibin. Kata taklah sedikit amalan yang muncul, yang terbit, yang datang dari hati yang zuhud, dan taklah banyak amalan yang muncul, yang keluar dari hati yang gemar. Bahasa dia ringkas sangat. Tu saya sebut, kita baca ni bukan Quran, ni hikam yang kata ulama, istilahnya mutasawwifin, ulama-ulama sufi, ulama-ulama arifin dengan Allah Ta'ala. Bahasa dia pendek, padat. Kalau berkata ulama, kita dengar tak faham, dengar hadis faham. Kita je rasa faham. Satu, zaman ni kita akan jumpa zaman pelik. Apa dia? Ada orang nak belajar tafsir dengan hadis. Kata ulama tak mau pakai. Dia rasa dia boleh faham Quran hadis. Kadang tu retorik tipu je. Kalau ada orang cerita pun Quran hadis. Dalam masa yang sama dia tak pakai Quran hadis, dia cerita kepala otak dia. Pada pandangan saya lebih cenderung. Tu bukan hadis pun. Tapi kita, dia mula mukadimah sebutlah Quran hadis. Saya lebih cenderung pada pendapat juga. Dan dia cerita nafsu dia. Saya minat ni. Nafsu saya minat ni. Dia cerita apa nafsu dia. Kita kata yang ni Quran hadis. Ya. Banyak kita tertipu dengan bahasa-bahasa macam tu. Baik, asal dia yang sebut. Dia kata taklah sedikit amalan yang muncul daripada hati yang zuhud. Jadi dia sebut ada dua jenis. Hati orang yang beramal. Ada istilahnya qalbin zahid. Ada satu lagi istilahnya qalbin raghib. Ada orang yang istilahnya dia buat ibadat dalam keadaan dia rasa kefakiran dan keberhasilan diri dia, dan apa yang dia buat tu dia tak pernah rasa cukup. Dia tak pernah rasa hebat dengan ibadat dia buat. Bahkan apa ketaatan dia masih rasa dia buat salah, dia rasa dia masih lagi menzalimi diri dia. Orang yang buat ibadat dengan perasaan macam ni, amalan dia walaupun dia buat sikit, sebenarnya bukan sikit. Itulah amalan yang banyak. Dia nak sebut macam tu formula dia. Satu, kalau kita tengok keadaan macam ni, siapa yang ada amalan macam ni yang dia buat amalan banyak, hebat sangat, sentiasa taat. Tapi dia masih mengatakan diri dia zalim, diri dia jahat, aku banyak dosa, aku banyak buat salah. Siapa dia? Nabi Rasul. Inilah perkataan mereka. Nabi Rasul kita belajar macam mana? Nabi Rasul semua maksum. Mana ada dosa? Walaupun begitu, ibadat siang ni, malam ni sangat hebat. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini perkataan Nabi Rasul tu. Taat gilanya. Tak pernah ada nama haram, makruh, bahkan khilaf aula. Benda harus pun dia tak akan ambil atas nama belazat dan bersyahwat kerana nafsu semata-mata. Tidak akan menyentuh sama sekali. Dalam taat sentiasa taat ni, dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus taat gilanya. Yang tu. Tak pernah ada nama derhaka. Nabi Rasul wajib i'tiqad maksum. Ada cerita-cerita tak betul tentang mereka ni, tentang mereka salah buat dosa. Hati-hati dengan kisah macam ni. Ada pelajaran yang kalau kita belajar berakidah, saya duk ajar ada berakidah sini, pergi ngaji lain, jumpa tok guru yang ahli dalam berakidah ni, macam mana nak belajar betul-betul, jangan ada akidah salah kita dan pegangan yang salah dan pandangan yang tak betul sampai nanti boleh melekeh dan meremehkan Nabi dan Rasul. Jaga tu. Pasal mereka ni ialah makhluk yang sangat special. Allah Ta'ala memang pilih mereka atas akidah yang diajar oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Wajib i'tiqad mereka ni maksum. Siap. Bila maksum ni tak ada apa yang keluar daripada perkataan mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka, sifat mereka, tujuh ajar mereka. Mereka semuanya taat dalam masa yang sama. Rabbana zalamna anfusana. Dalam masa yang sama, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau hati dia dalam keadaan macam ni, duk taat, tapi duk rasa buat salah, walaupun dia buat tu sikit, sebenarnya banyak. Terbalik pula. Apa dia? Kata dia, taklah banyak. Maksudnya, akan jadi hukum sikit. Siapa dia? Orang yang dia buat amalan, dia buat taat, tapi dengan hati yang gemar. Istilah qalbin raghib ni, ay raghibin ila dunia, raghibin ila al-madah, raghibin ila
ilal ujub kan. Dia gemar kepada pujian manusia, gemar makin ibadat makin cinta dunia, makin ibadat makin suka duit. Contohlah kan. Makin ibadat bukan makin merasa kefakiran hajat diri kau taala. Makin ibadat makin dengan dunia ni jatuh hati dan minat. Ada orang semayang tambah, tengok TV punya time pun tambah. Bobi risau. Contoh kan. Ada orang cuba tambah amalan-amalan zikir, makin tambah pula mulut suka beletir. Bobi gitu kan. Ada orang tambah amalan boleh istighfar, tapi duduk saja-saja, goyang tangan, petik gitar. Apa saya cerita tu? Panjang kalau saya urai tu, cukup dengan peribahasa itu pada anak kan. Ada orang malam suka tahajud, tapi siang sambunglah ayat belakang tu. Saya nak cari ayat-ayat yang sajak dengan dia tak kena. Asal nak sebut ialah Allah. Dalam buat ibadat, bukan dia rasa dia menzalimi diri dia, makin kurang, makin dia rasa apa yang dia buat ni belum menepati SOP. Dalam keadaan tu duk sentiasa meningkatkan kualiti taat dia. Di sebaliknya yang ni, dengan sembahyang, dengan lalai, dengan maksiat pun masih dia buat lagi, bergelomong lagi dengan dosa dan maksiat zahir dan batin, tapi dia rasa ibadat dia dah hebat. Walaupun nampak banyak, macam mana? Tak okey. Satu ulama kita ajar prinsip besar dalam bab ni, betulkan perjalanan hati kita. Jadi perjalanan hati itu betul macam mana? Betulkan tauhid itu. Itu perjalanan hati itu. Betulkan kita yang muraqabah dengan Allah. Itu istilah dia lah. Maksudnya, macam mana nak belajar supaya sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala, sentiasa rasa berhajat pada Allah Ta'ala, sentiasa rasa bersalah. Bayang tengok Nabi Rasul yang maksum pun duk rasa bersalah. Kita ni apa pun tak ada, tapi tak rasa apa-apa salah. Bahkan duk rasa akulah ni. Semayang aku jaga apa? Haji lagi banyak kali lah. Ada orang, saya pernah dengar ada orang cakap macam ni. Dia kata apa? Saya ni jemaah apa? Saya ni tak ada apa dah. Apa saya buat ni, saya ada buah hati lah. You umrah, you haji, tolong orang susah. Kalau saya mati pun saya redha lah. Tuan-tuan saya tak tahu pernah dengar atau pernah dengar. Saya pernah jumpa ada orang macam ni. Saya dengar macam tu, saya no komen lah kan. Sakat depan-depan lagi, terasa hati pula ke dia kan. Dia boleh kata, saya kalau Allah Ta'ala bagi mati pun saya redha lah. Saya dah puas lah buat ibadat. Astagfirullah. Maksudnya tengok, Nabi yang taat gila punya maksum ni, dia kata apa? Rabbana zalamna. Dia punya dakwah gila siang, malam, pagi, petang. Dia kata apa? Wa ma taufiqi illa billah. Bila dia sampaikan ni, hebat penyampaian dia, kata-kata dia yang tajam, hujah dia yang bernas. Dia kata apa? Wa ma taufiqi illa billah. Kan? Indama alainal balaghul mubin. Kami ni tukang sampai je. Allah Ta'ala bagi hidayah. Jauh kita. Tentu, macam mana nak belajar dengan orang-orang yang ada jiwa macam ni? Kena pergi jumpa dengan orang yang ada jiwa macam ni, baru kita boleh dapat jiwa macam tu. Tentu kita kena betulkan kita punya perguruan. Kalau kita punya perguruan tak betul, payah kita nak buat. Dia bukan boleh buat-buat kan. Pasal mesti betul. Jadi, sebab kena cari, betulkan kita punya perguruan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan pintu hati kita, bagi nampak dengan siapa aku nak berguru, dengan siapa aku nak mengaji. Yang tu kita susun tu. Majlis mana kena datang, majlis mana tak datang. Allah Ta'ala bila dia buka, bila dia nak bagi hidayat dekat kita, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala siapa yang dia nak bagi hidayat, dia akan lapangkan dada dia untuk serah diri pada Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala lapangkan dada kita, bukakan pintu hati kita untuk mencari guru yang betul-betul boleh irsyad kita macam mana boleh mentauhid Allah Ta'ala, sentiasa kefakiran dan keberhajatan diri kita pada dia, walaupun duk buat taat, rasa masih dalam keadaan berdosa dan pendosa,
sentiasa mencari jalan untuk mendapat redha dia, insya-Allah. Sambungan kita nanti insya-Allah kata dia, husnul a'mal nata'iju husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqquqi fi maqamatil inzal. InsyaAllah kita sambung mata 46. Macam mana nak istilahnya ada bergantung harap ke Allah Ta'ala tu. Allah. Ada soalan? Ya. Soalan lain kepada kajian malam ni lah. Ya. Kalau hati berubah, Ya. boleh tak kita kutip duit? Kita kutip duit, gerak tabung. Antara yang memang sedia maklum, ketika khatib berkhutbah tak boleh bercakap, sedia maklum kan. Antara yang telah dibahas oleh ulama yang memang sebut dalam kitab, benda ni taklah haram tapi dia kata makruh. Istilahnya benda yang boleh menghilangkan konsentrasi kita mendengar khutbah. Apa dia? Melukis di tanah. Memang sebut dalam kitab tu. Masa dulu masjid-masjid bukan ada kapet macam kita kan, bukan ada mozaik apa. Kapet pun nak sabar je lah apa. Masa boleh tulis. Tambah kapet baru, kita boleh macam buat apa, mampat-papat budak-budak tu. Tulis. Ada. Laka tulis. Dia ada makruh dia. Walaupun dengan khutbah. Benda tu melalai kita. Jadi, bolehkah tabung tu digerakkan? Tabung pun kadang-kadang masalah kadang, walaupun hanya sekadar tengok tu. Kadang-kadang apa? Tengok tabung tu tak bergerak. Macam mana? Kan dah hilang fokus kita dengan khutbah. Yang tu dari sisi hukum makruh. Haram tidak. Walaupun ada setengah-setengah pendapat kata haram. Memang ada setengah negeri fatwa haram. Haram menggerakkan tabung semasa khutbah dibaca pada hari Jumaat. Melengung tak saya dengar tu. Awak keras melampau kan. Tu. Macam dia kata haram datang ke masjid dalam proses PKPBD kan. Melainkan hanya 3 orang. Wah, apa pula haram pula, market pun ramai. Atau bas pun penuh, kapal terbang pun penuh. Masjid pula haram lah. Macam pergi dia berdosa. Bahkan dihalau pula. Keluar, tak boleh, keluar. Mana boleh? 3 orang je. Tutup masjid. Ui. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tak ada orang lebih zalim daripada orang yang menegah untuk orang boleh masuk dalam rumah Allah Ta'ala, dalam masjid untuk dia berzikir, dia sembahyang, dia buat ibadat. Bahkan dia usahakan untuk supaya masjid ni runtuh daripada boleh dimarahkan. Bahaya tu. Walaupun tengok macam satu sudut nak mencegah COVID, tapi rasa saya terlajak lah. Kena nilai semula lah. Tak tahu zaman lah ni saya kodak, saya tak payah kita nak cakap itu. Saya tengok melampau lah. Dia sampai tahap melampau. Melampau tu maksud saya, kat market pun tak ada orang. Zul market, keluar. Tak boleh beli ikan hari ni. Makan telur ada orang cakap itu. Saya tak pernah dengar kan. Saya pergi market tu. Bahkan saya pergi market, tak ada halangan pun. Market mana ada halangan. Tulis nama tak ada market. Saya tak ada tulis nama. Masuk kedai makan dia tulis nama. Tapi market, saya punya pergi market, selama saya duduk pergi market pasar besar ni. Dia ada ditekan kan? Tak ada pula ketat macam tu sampai halau tu, tak ada. Tapi masjid sampai peringkat halau, sampai peringkat kunci. Jadi melampau ni. Dia jadi pelik Sepatutnya kaedah kita, pasal kita diajar dari sudut kaedah kita dalam syarak, kalau ada bala bencana nak tolak dia dengan taat. Tak ada jalan lain. Jalan untuk menolak bala dengan balik ke Allah Ta'ala, taat dengan takwa. Antara takwa datang masjid, mengimarah masjid. Tak sama gelap malam dengan masjid. Memang ulama-ulama tutup kita semua sebut macam tu. Orang yang memang satu pandangan dan satu fikiran, satu fikrah, jadi semua cakap macam ni kan? Semua sama.
Padahal kami tak pernah buat press conference ke, duduk semeja ke, buat meja bulat ke, berbincang macam mana masalahnya, tak pernah. Tapi duk tengok cara bercakap serupa, cuma style penyampaian lain lah. Tapi orang ni cakap skop jenis. Semua tak setuju dengan orang kata apa, undang-undang yang dah terlajak ni. Cuma asal nak sebut tadi masalah tabung tu lah. Ada orang tahu tabung tu sampai terlajak, dia kata haram menggerakkan tabung. Haram lah. Memang hukum ni kalau ikut akad makruh je. Akad makruh. Yang lagi haram tu apa ni? Orang nak masuk main masjid, kau kunci tak masuk masjid. Kunci tu haram. Untuk tak dengar elok saya cakap ni. Bahkan saya nak buka apa? Kunci tu haram dia ada. Kerajaan suruh itu, tak sepatutnya keluar arahan macam tu. Apa kena-mengenanya bila qamat aja, COVID akan penuh masuk dalam masjidnya tu. Akidah apa ni? Boleh faham saya cakap apa kan? Kalau tabung tu dia boleh kata haram, sepatutnya haram kan lagi tu kunci pintu tu. Tapi yang ni diharamkan masuk. Lain ni undang-undang ni. Pelik. Kena semak sikit lah. Yang tu asal nak cerita tabung tu je kan. Cuma di atas kata ada makruh tu, apa kaedah dia? Gerakkan tabung sebelum khutbah lah. Jangan masa khutbah tu gedik-gedik bawa tabung. Ataupun masa khutbah tu tabung tak gerak, tapi ada budak anak yatim ke apa, pegang tabung, jalan. Ada yang masuk tabung, ada orang bodoh dalam poket dia kan. Nak bagi tu bagus, tapi itu bukan masa dia. Tak sesuai lah istilahnya, tak sesuai. Nak kata haram mutlak, tidak. Dia bukan haram mutlak. Kalau nak kata yang tu haram, haram lagi mindset tu. Haram lagi mindset tu. Duk mengaji buat ada orang mindset. Kalau ikut bukan haram tu, haram jadah tu. Kasar lagi lah kan. Kalau handset tu untuk tempat dia catat, buat nota, tu pun kaedah dia bukan. Kadang kaedah mengaji, dengar ambil perhatian dulu, saking kau buatlah nota. Dia buatlah nota. Memang ada setengah-setengah untuk guru ajar adab itu mengaji macam tu. Kenapa? Asal saya jawab soalan tu pasal masalah tentang adab, peraturan. Yang tu pun sebahagian daripada isi pengajian dan adab dalam majlis ilmu juga kan. Majlis ilmu pun dah, kalau khutbah macam tu, cuma masa majlis ngaji duk jalan-jalan tabung, tu pun tak boleh elok kan. Jalan tabung ni buh masa lain lah. Macam mana pun haram ke? Istilahnya mengganggu konsentrasi lah sikit. Lain? Tujuan dia tu supaya jangan kata macam mana kluster tabligh dulu apalah kan. Pasal jangan timbul fitnah mengatakan bahawasanya COVID ni berpunca daripada orang masjid. Kalau saya kata yang tu alasan aja. Saja create alasan untuk menegakkan pedang basah. Pasal orang tahu semua bukan daripada orang tabligh sebenarnya. Bahkan lanilah, kenapa tak sebut kluster politik? Yang sekarang ni yang tengah banyak ni. Siva Gangga pun rasa saya tak heboh terus mana. Kenapa tak highlightkan Siva Gangga tu? Siva Gangga, ada Siva Gangga. Bubuh Hindu yang senang. Contohlah misalnya. Tak ada pula macam tu. Ni nampak jahat tu. Nampak macam nak provokasi satu kumpulan. Tapi kenapa pula disebut kluster tabligh? Kenapa disebut kluster Sri Betaling? Kenapa? Itu muskil lah, kena muskil lah. Kenapa yang ni tak sebut kluster OKU? OKU. Orang kuat menang. Sen-sen. Pasal kami ada satu kluster Bekalan. Bukan Bekalan Pego. Bukan Section 18 tau. Bekalan Penuh. Daripada Sabah tu. Memang geng-geng ni lah yang buat balik. Geng-geng yang berkempen ni. Kenapa tak buat kluster politik? Kluster Abdul tak Abdul. Saya nak sebut, sorry anak abang tu saya sebut. Saya kata Abdul tak Abdul kan. Bubuh nama apa-apa lah. Kenapa tak bubuh nama tu? Sedangkan kalau nak kata fitnah, mereka ni lah penimbul menyebar virus-virus tu. Kluster ni lah besar.
Kenapa tak bubuh ni? Tiba-tiba kat masjid, kenapa nama masjid? Kenapa diviralkan nama masjid tu? Boleh tutup sebenarnya. Bubuh je pasal lain. Pasal apa? Kluster roti canai. Pasal apa? Tu berniaga roti canai. Boleh ya, tapi kenapa masjid tu yang di-highlight kan? Kenapa istilah masjid tu dimomokkan? Tabligh tu dimomokkan? Lagi, ni kluster ustaz kuliah. Dia pun ustaz kuliah pula. Boleh kan? Itu kan? Jadi, yang tu alasan nak menegakkan undang masa untuk menunjukkan apa rasionalnya dia tutup tu. Untuk kata nak jaga fitnah, nak kira fitnah, yang kau cipta, create nama tu di highlight kepada tabligh, masjid, Sri Petaling tu buat apa? Buat apa? Bubuhlah nama-nama lain kan. Pasal punca dia katalah, yang ni foreigner yang datang daripada Wuhan. Bubuh tu. Ni cluster foreigner from Wuhan. Ni foreigner balik daripada Taiwan. Ni kluster, bubuh kluster. Kita nak highlightkan jahat-jahat tu. Yang jahat tu supaya fokus orang akan blame dia dan rosakkan dia. Janganlah pergi bubuh blame nama orang yang baik-baik, orang masjid dibubuhnya. Ni kluster masjid. Wow. Mak, jahat tak jahat? Ini agenda siapa ni? Dia tu kena, saya Lani suka berlaku macam ni yang sikit. Memang kena macam tu. Memang kena macam tu. Apa hidden agenda ni? Mesti ada hidden agenda. Tu atas tu tunggu kita, ulama kita sebut ada kata apa? Ni semua isyarat fitnah Dajjal sebelum Dajjal sebenarnya. Kita fitnah macam tu pun tak boleh nak halang. Padahal semua atas kuasa kita dengan istilah yang kita boleh reka. Habis-habis nak beli orang masjid je. Kenapa? Kenapa tak beli orang pasar malam? Kenapa tak beli orang tak semayang? Kenapa tak kata? COVID ni adalah kluster orang tak semayang. Ni kluster orang gaduh nak jadi PM. Contoh. Ni kluster kluster orang yang tak main mengaji. Satulah kena COVID-19 ni. Ni kluster orang tak main mengaji. Dengan sebab tu kami yang main mengaji kena. Ni celakanya orang tak main mengaji. Ni kluster tak main mengaji. Bukan boleh highlight yang tu kan. Supaya orang takut, tak main mengaji kena. Tak main mengaji kena. Jom pakat main mengaji. Jom ke masjid. Boleh je create tu. Nanti bagi cadangan lah dekat KKM ke, MKN ke. Bagi nama kluster tu elok-elok sikit. Cadangan lah kan. Kita ada apa, orang tak ada apa-apa pun. Cadangan kita dia pandang macam taik. Duduk tepi jalan aja kan. Macam taik burung. Macam Najib Mughal Asok kita punya pendapat ni. Dia nak pakai pendapat dia. Macam itulah. Saya tak boleh, saya barang saya keluar ayat-ayat macam tu sikit. Allahuakbar. Satu kitab je lah kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.